Ada ya, saya dengar kan orang Malaysia tak mampu nak ciptakan ini, tak mampu ciptakan pesawat. Bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat dan terberkati setiap harinya. Amin. Baiklah pemirsa, tengoklah rambut saya kembang macam kembang semangkok pemirsa, sebab saya ini baru lepas mandi, tapi saya baru ingat ada satu follower saya dekat Instagram telah membagikan sebuah video. Dekat video tu beliau berkata adalah teknologi yang dihasilkan oleh anak bangsa Malaysia. Jadi sebelum ini juga saya ada buat 2 atau lebih lagi video reaction soal teknologi ya, hasil karya dari anak bangsa Malaysia. Contohnya seperti penyemprot racun untuk padi dekat sawah ya, yang digunakan macam apa, drone tuh ya kan. Lepas tu untuk sepak bola ya, yang orang yang tak dapat melihat itu boleh merasakan pergerakan bola dekat mana, macam tu. Ada beberapa hari yang lepas saya buat reaction soal teknologi yang dihasilkan anak bangsa Malaysia. Dan ternyata ada lagi pemirsa, ada lagi beberapa hasil karya teknologi dari anak bangsa yang diciptakan sendiri tapi juga digunakan oleh negara lain pemirsa. Jadi dekat sini saya akan kongsikan bersama dan saya akan buat reaction untuk melihat video ini apa saja dan macam mana jenis-jenis teknologi yang dihasilkan anak bangsa Malaysia ini. Jadi kita tonton bersama. 10. Alat rebus telur separuh masak. Korang mesti pernah nampak alat rebus telur ni kan? Alat ini kebiasaannya dijumpai di kedai kopitiam, mama, hotel mahupun rumah korang sendiri. Alat ini digunakan bagi memudahkan kita untuk menghasilkan telur separuh masak. Siapa sangka alat ini sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia. Datuk Hiu Ahkau mendapat idea untuk mencipta alat ini semasa beliau bekerja sebagai pengendali jentola pada tahun 1973, di mana beliau dan pasukannya melakukan eksperimen cara-cara untuk merebus telur separuh masak yang sempurna untuk sarapan pagi. Namun kalau korang nak tahu, kesemua ujian yang dilakukan oleh beliau dan pasukannya telah membuatkan mereka berhenti memakan telur. Selain alat rebus telur, beliau juga ada mencipta alatan lain seperti alat penghalau nyamuk sembunyi jari anti-moss dan soket pintar HAK, di mana soket ini tidak akan berfungsi jika palam atau plug tidak dimasukkan ke dalamnya. Terbaiklah. 9. Mesin stem cop getah. Sebelum wujudnya Polyclone, kebiasaannya untuk menyiapkan sebuah stem cop getah boleh memakan masa sehingga seminggu disebabkan idea Robert Young yang mengadaptasi teknologi percetakan yang beliau jumpa di Jepun. Maka terciptalah Polyclone, iaitu sebuah mesin yang boleh menghasilkan stem cop getah. Gila, keren betul. Menariknya, ciptaan ini telah membuatkan beliau memenangi pingat emas di pertandingan mencipta antarabangsa pada tahun 1994 di Geneva. Selain Polyclone, beliau juga mencipta barangan lain seperti pelekat nyamuk, baja, inkubator telur dan alat untuk membolehkan orang buta menaip menggunakan telefon pintar, di mana alat ini tersenarai dalam list yang seterusnya. 8. Telefon pintar orang buta. Masih lagi alat ciptaan Robert Young. Orang yang sama pemirsa. Merupakan alat yang membolehkan orang buta menggunakan telefon pintar
dengan mudah dan pantas, di mana mereka boleh menaip sepantas orang yang boleh melihat telefon. Wish. Alat ini berfungsi dengan pengguna perlu memuat naik aplikasi Vision Touch yang terdapat di Google Play, di mana aplikasi ini akan menghasilkan susun atur kekunci pada skrin. Kemudian, pengguna perlu menggunakan pelekat dan ditampal pada skrin telefon, di mana pada pelekat Jadi ini terdapat skrin tanda portrait yang dia bertepatan ada dengan susunan lubang kan? aplikasi Vision Touch bagi membolehkan pengguna mengenal pasti Oh my kedudukan God. papan Ini kekunci betul-betul pada skrin. keren, Yang pemirsa. menariknya, alat ini mampu membantu pengguna untuk membuat panggilan, menghantar mesej dengan cepat dan tepat, mengenal pasti kedudukan aplikasi di telefon mereka dan melayari laman web seperti Wikipedia dan portal berita. Hebat kan? Jadi orang yang tak dapat melihat pun boleh kan pemirsa main handphone kan? Nehemiah. Fak tahu yakin korang mesti pernah nampak dinding ni. Lagi-lagi jika korang memandu di sebelah jejambat. Dinding Nehemiah merupakan struktur yang terdiri daripada kepingan batu bata berbentuk heksagon. Saya yang ingat disusun ini bentuk hasil susunan dari negara seperti sarang lain, lebah pemirsa. sebelum diisi dengan tanah. Dinding ini dicipta untuk Oh my mengumpulkan God. tanah yang cerun semasa pembinaan jalan raya di kawasan pegunungan. Dinding yang dicipta oleh anak Malaysia, Dr. Nehemiah Gila, ini keren betul. diinspirasikan dari konsep arkitek Perancis Saya baru Henry tahu Vidal, ni, pemirsa. iaitu The Principle of Reinforced Earth. Apa yang lebih membanggakan, ciptaan ini bukan sahaja digunakan di Malaysia, malah turut diguna pakai di negara luar seperti Singapura, Indonesia, gila. Bangladesh, Sri Lanka Indonesia dan pun India. pakai pemirsa. 6. Bangga Malaysia, bangga. Mesin air automatik. Siapa pernah guna mesin ni? Fak tahu selalu guna tau. Ih, Masuk duit 10 sen je, biar betul. boleh dapat air 1 liter. Kalau korang nak Saya tahu, mesin penapis ini air orang automatik Korea ini punya, pemirsa. dicipta oleh seorang pereka tempatan, iaitu Oi Seng Chi, di mana ciptaannya telah membantu Gila, memudahkan betul, ramai orang awam Kalau termasuk pelajar. Mesin kalau penapis tak air tengok ini video ni memang saya tak biasanya tahu, boleh pemirsa. dijumpai di kawasan lot kedai, perumahan dan juga di universiti. Fak tahu ingat lagi, dulu-dulu sebelum ada mesin ini, kalau nak minum air kosong, mesti kena masak air dulu. Lepas tu, simpan banyak-banyak dalam botol. Kalau Sekarang nak air tak sejuk, payah, kena beh. simpan dalam peti ais. Paling geram bila ada adik-beradik yang dah habiskan air, tapi tak reti nak isi balik. Saya suka tengok channel ni. 5. Kamera Lytro. Pernah tak bila korang suruh kawan korang ambilkan gambar, tapi muka korang kabur? Pada tahun 2006, seorang profesor dari Universiti California yang juga merupakan orang Malaysia bernama What? Eng Eng telah mencipta sebuah kamera di mana korang tak perlu risau lagi kalau kawan korang tangkap gambar kabur. Kamera Lytro Edit memang merupakan terbaik sebuah lah. kamera plenoptik yang membolehkan korang mengubah fokus pada gambar walaupun setelah korang menangkapnya. Apa yang menakjubkan, kamera ini telah mendapat sambutan dari seluruh dunia sehingga ini dikatakan telah Gila, mengubah keren betul dunia lah. sinematografi. Bangga Bukan betul hanya di rasanya Malaysia, boleh dapat pemirsa. duit TikTok banyak-banyak. Dengar suara TikTok je terus bergoyang pemirsa. Tapi yang saya tak tahunya pemirsa, kalau tak tengok video ni saya memang mati-mati saya ingat benda tu dibeli ya, diimport dari luar pemirsa. Yaitu dinding yang dekat tepi jalan tu pemirsa, ya, untuk menghalang terjadinya tanah runtuh ya kan, selalunya itu dibuat dekat jalan-jalan yang ya tempat yang gunung macam tu, puncak-puncak yang tinggi-tinggi macam tu, tak nak tanah tu longsor macam tu pemirsa. Dan itu saya ingat bukan negara Malaysia yang buat pemirsa, bukan anak bangsa Malaysia, ternyata anak Malaysia pemirsa, dan diekspor ke luar negara juga pemirsa, dijual ke luar negara.
Salah satunya dijual ke negara saya pemirsa, Singapura ya, Indonesia. Wih gila, Singapura juga pakai pemirsa, Indonesia juga, mantap. Kita lanjut lagi pemirsa, apalagi ada lagi pemirsa teknologi ya, barangan yang diciptakan anak bangsa Malaysia. Jom kita tengok. 4. Biodiesel musim sejuk. Dalam banyak-banyak pencipta di dalam video kali ini, pencipta nombor 4 merupakan satu-satunya pencipta dari kaum wanita. Datuk Dr. Chu Yuen Mei merupakan orang Malaysia yang telah berjaya mencipta biodiesel daripada minyak kelapa sawit. Hebatnya! Apa yang menariknya, bahan api yang akan beku pada suhu di bawah 15 darjah Celsius ini telah berjaya dihasilkan dengan kelebihan kali sejuk, di mana ia sesuai digunakan untuk negara yang beriklim sejuk. Siapa sangka semua kereta kini boleh bergerak menggunakan minyak sawit untuk menjaga alam sekitar. Ini mesti dijual ke luar negara nih pemirsa. 2014, pengarah The Malaysian Palm Oil Board yang berasal dari Penang ini juga telah menerima anugerah The Merdeka Award. Tabiklah. Bolehlah orang-orang Eropah kan, negara Eropah pakai. Sistem solar mikro. Kalau korang tengok pemanas air solar yang banyak digunakan sekarang, harga mahal tu pemirsa. Itu teknologi dari Jepun betul. atau Amerika Syarikat kan? Percaya tak korang kalau faktau katakan teknologi itu sebenarnya adalah dari Malaysia dan dicipta oleh seorang arkitek dari Malaysia, iaitu Teo Siang Pei. Tak percaya. Sistem solar mikro atau pemanas air berkuasa solar. Wih gila, keren betul. Yang digunakan untuk memanaskan air untuk kegunaan harian dengan menggunakan cahaya matahari. Idea ini bermula ketika saya ingat itu buatan Jepun. Nepal. Yang jelas saya ingat itu bukan orang Malaysia yang buat. Kawasan pedalaman di mana projek itu mahal pemanas air yang boleh berfungsi tanpa elektrik. Dari situlah lahirnya idea untuk mencipta pemanas air solar ini. Pada awalnya, ramai yang meragui ciptaan Teo dan mereka mengatakan bahawa ia tidak boleh dilakukan. It could not be done because there were no solar water heaters in the world. Siapa sangka 10 tahun kemudian teknologi ciptaannya digunakan di seluruh dunia. 2. USB drive. Betul apa yang korang dengar? Fakta pun terkejut. USB drive atau lebih dikenali sebagai pen drive merupakan peranti bersaiz kecil yang digunakan untuk menyimpan data dan boleh dibawa ke mana sahaja. Apa yang mengejutkan? Peranti yang sering kali kita gunakan, lagi-lagi masa belajar, boleh gila jadinya kalau hilang benda ni. Sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia dari Selangor, iaitu Hua Kin Seng. Ia mula dicipta pada sekitar antara tahun 1998 hingga 2000 oleh Hua yang memiliki sebuah syarikat elektronik di Taiwan yang bernama Phison Electronics. Walau bagaimanapun banyak syarikat yang mendakwa bahawa mereka merupakan pencipta pertama USB drive sehingga membawa kepada kes mahkamah. Kalau korang nak tahu, sebelum USB drive dicipta, kita menggunakan CD dan disket untuk menyimpan data. Fak tahu dulu pernah main game Pokemon guna disket tau. 1. Pelitup muka. Seperti korang sedia maklum, zaman kita sekarang merupakan zaman di mana pelitup muka merupakan perkara yang wajib dipakai untuk melindungi diri kita dari virus berbahaya. Pernah tak korang terfikir siapa sebenarnya pencipta pelitup muka yang kita pakai sekarang ni? Pada tahun 1910 telah tular wabak Manchuria di barat laut China yang telah meragut 60,000 nyawa. Ketika itu, kerajaan China melantik Dr. Wu Liante yang merupakan seorang doktor dari Malaysia untuk menyiasat penyakit tersebut dan ternyata ia tersebar melalui pernafasan manusia. Oleh itu, beliau telah mencipta topeng pembedahan khas ini zaman dengan dulu kapas ya dan kain saya. kasar serta menambah beberapa lapisan kain untuk menapis udara, dan ciptaan beliau ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Sejak dari itulah, pelitup muka ciptaan beliau digunakan di seluruh dunia sehinggalah sekarang. Dr. Wu Liante yang berasal dari Penang ini juga siapa orang telah mendapat Penang? anugerah Nobel
dalam bidang fisiologi atau perubatan. Pada tahun 1935, beliau juga merupakan penulis kepada buku yang bertajuk Plague Fighter, The Autobiography of a Modern Chinese Physician. Apa yang menariknya, pada 10 Mac 2021, Google telah memberikan penghormatan kepada beliau sebagai pencipta pelitup muka pertama sempena meraihkan hari ulang tahun beliau yang ke-142. Bangga betul rasakan bila hasil ciptaan rakyat Malaysia diakui dan digunakan di seluruh dunia. Dah tua juga ya pemirsa, ada 100 lebih kan, 140 lebih. Wih, saya tak sangka betul pemirsa, ternyata banyak lagi pemirsa hasil karya tangan dari orang Malaysia ya kan. Seperti tadi tuh yang air minum tuh ya kan, walaupun sekarang dah banyak lagi benda-benda yang datang dari negara-negara luar, tapi mesin air minum ni masih ada lagi dekat. Biasa kita tengok dekat perumahan, dekat kedai, kebanyakan depan kedai Dobi itu memang banyak lah ya kan, apalagi kalau dekat hostel-hostel tuh banyak sangat pemirsa. Dan memang saya ingat itu bukan dari Malaysia pemirsa, saya ingat itu dari negara luar pemirsa. Sebab ya pemirsa, kalau kita tengok mesin air tuh macam sangat bagus sangat pemirsa. Sebab iyalah, tak sangka pula orang Malaysia yang buat kan. Saya mati-mati ingat kan itu kalau bukan dari USA, Korea ataupun Jepun. Ternyata hasil dari tangan anak bangsa Malaysia, tanah air sendiri pemirsa. Jadi itulah dia pemirsa 10 hasil karya ya teknologi yang diciptakan anak Malaysia. Walaupun sudah berumur semua ya pemirsa, tapi ya disebutlah itu anak Malaysia, betul tak? Ya kan, yang paling yang saya tak sangka tuh adalah mesin air minum tuh pemirsa. Saya mati-mati ingat itu dari Korea ataupun Jepun pemirsa. Ternyata anak bangsa Malaysia pemirsa. Apalah Borunaga nih kan, iyalah teknologi yang canggih tuh pemirsa kan. Kalau dulu-dulu tuh, nah macam abeh fakta nih cakap lah, nak masak dulu, nak simpan dulu kan, tapis dulu kan. Sekarang nih masuk je RM1 ke 50 sen ke dapat 1 liter pemirsa. Tengok teknologi yang sangat bagus. Lepas tu pelitup muka tu pemirsa, tak sangka pula orang pertama yang menciptakan pelitup muka tu adalah orang Malaysia pemirsa. Bangga tak? Jadi jangan cakap ya orang Malaysia tak mampu menciptakan apa-apa. Banyak sebenarnya, tapi diorang ni tak nak tunjuk-tunjuk hebat kan. Buat apa nak tunjuk hebat? Biarlah orang yang tunjuk, tak payah kita nak tunjuk, betul tak? Jangankan ada ya, saya dengar kan orang Malaysia tak mampu nak ciptakan ini, tak mampu ciptakan pesawat. Alamak, bukan tak mampu, tak perlu nak tunjuk benda-benda tu kan. Ini tengoklah, banyak lagi benda-benda yang orang Malaysia boleh ciptakan. Lepas tu barang yang diciptakan orang Malaysia ini bukan pakai sendiri, diorang jual dekat negara lain. Negara lain juga pakai ya, termasuk Indonesia. Jadi ada tak pemirsa nih yang tahu banyak lagi ya. Mana tahu saya terlepas pandang, terlepas tahu teknologi yang diciptakan orang Malaysia ada lagi tak? Boleh tak komen di bawah kolom komentar video saya ini. Nanti saya bolehlah baca kan. Lepas tu saya cari tahu. Saya pun nak tahu juga ada lagi tak teknologi yang diciptakan orang Malaysia kan? Oke, jadi itu saja di video kali ini. Terima kasih karena telah menonton video saya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye-bye.